Okey, saya nak bersama dengan Amlir Ayat yang bersedia pada ketika ini, perunding alam sekitar. Assalamualaikum Amlir, terima kasih bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, ini bukan perkara baru, makin kerap pula berlaku pencemaran dan juga isu air. Pada 9 November yang lepas pun Dewan Undangan Negeri Selangor sudah pun meluluskan pindaan enactment Lembaga Urus Air Selangor ataupun LUAS yang memperuntukkan denda minimum 200,000 sehingga tidak melebihi 1 juta untuk pencemar dan sebagainya sebagai faktor pencegah. Tetapi hari ini kita dengar lagi pencemaran seperti ini. Bagaimana untuk kita pandang isu ini dan juga bagaimana ia boleh diselesaikan secara tuntasnya oleh pihak-pihak terlibat, Amlir? Terima kasih Najib, terima kasih Awani. Jadi ini berkenaan dengan pemantauan sebenarnya. Kalau kita nak menghentikan sesuatu masalah seperti pencemaran yang disebabkan secara sengaja oleh pihak-pihak industri ini, memang saya tahu memang agak sukar. Sebab kawasannya sangat besar dan industri itu banyak. Jadi yang saya pernah sebut dahulu, kita pihak-pihak agensi yang berkaitan dengan penguasaan pengurusan air di Malaysia ini, termasuklah di Selangor dan mungkin khususnya di Selangor, mempunyai kaki tangan yang terhad dalam memantau kegiatan-kegiatan industri di dalam kawasan Kedah. Ada banyak kawasan Kedahan, tetapi Sungai Kong ini merupakan kawasan yang kita kata popular lah dari segi pencemaran air. Apa yang saya lihat ialah selain daripada masalah kekurangan saiz kaki tangan, ialah masalah kegiatan industri yang terlampau pesat di kawasan tersebut. Jadi apa yang saya pernah sebut dahulu ialah bahawa pihak kerajaan haruslah dengan secara aktif dan agresif mengambil tindakan untuk menutup mana-mana kilang yang didapati tidak mematuhi undang-undang ataupun lesen untuk berada di situ. Bila tak ada lesen, kita terus tutup. Dan mana-mana kilang yang tidak ada kemudahan untuk ataupun fasiliti untuk merawat sisa air industri haruslah ditutup sehingga mereka boleh membuktikan bahawa mereka memiliki sistem rawatan sisa industri yang mantap lah, yang bagus. Kalau tidak ada, jadi memang kalau kita tidak buat pemantauan seperti itu ataupun kawalan seperti itu, maka keadaan ini akan terus berulang. Kilang-kilang ni banyak yang nak jimatkan kos. Jadi dia tidak mahu hantar ataupun bayar kepada sesiapa untuk mengurangkan kos penghantaran. Sisa industri sepatutnya dihantar ke tempat tertentu ataupun dirawat. Jadi mereka nak menjimatkan kos tersebut. Jadi haruslah perkara ini dipantau supaya mereka tidak akan lagi mengambil jalan mudah untuk mencemarkan air yang menjadi sumber bekalan kita. Jadi ini adalah perkara-perkara yang saya rasa perlu jalankan secara agresif. Kalau tidak, sebenarnya saya sebut dahulu, kita akan menghadapi masalah yang serupa. Dan sekarang ini pun kita telah menghadapi masalah yang sama. Jadi untuk kali ini saya agak terkejut, ya, sebab saya fikir kalau nak jadi pun masalah seperti ini mungkin mengambil masa yang agak lama selepas itu. Tetapi dalam hanya beberapa minggu, masalah ini berlaku lagi. Dan saya juga ingin mengucapkan syabaslah kepada pihak kerajaan negeri yang telah berusaha yang telah berjaya meminda enactment pengurusan air di Selangor. Tetapi kita juga haruslah sedar, ya, rakyat haruslah sedar bahawa walaupun undang-undang tersebut ada, kita mempunyai masalah dari segi teknikal. Kawasan Kedah ini luas. Banyak industri-industri yang mungkin menghasilkan bahan-bahan cemar yang sama, iaitu mungkin solvent. Jadi kalau kita nak buktikan bahawa kilang A misalnya mencemarkan air sungai itu, agak sukar sebab mungkin ada 3-4 kilang yang mencemarkan air sungai. Solvent itu telah mungkin sampai jauh daripada kawasan kilang. Jadi kita nak pinpoint ataupun menentukan, mengenal pasti bahawa satu-satu kilang itulah yang mencemarkan air sungai itu agak sukar. Sebab solvent itu mungkin sama. Jadi kita mungkin boleh, pihak kerajaan mungkin boleh saman ia dari sudut ia mencemarkan sungai. Tetapi kalau dari sudut
bahawa kilang itulah yang mencemarkan sungai sehingga berlakunya penghentian operasi bekalan air kepada rakyat negeri Selangor, itu agak susah. Jadi saya harap kita semua faham maksudnya. Bukan senang ya, saya bukan nak berpihak kepada mana-mana pihak, tetapi ini ialah kenyataan yang sering berlaku. Kita tidak boleh menuduh semata-mata menuduh satu-satu kilang itu membuang bahan cemar yang menyebabkan penghentian operasi. Ia ada banyak isu teknikal dan juga perundangan yang perlu kita perhatikan. Tetapi untuk mengelakkan ini berlaku, pemantauan dan penguatkuasaan haruslah dilaksanakan supaya kita tidak menghadapi bukan sahaja masalah pencemaran, tetapi juga boleh menjimatkan masa yang akan digunakan untuk masalah-masalah teknikal dan perundangan seperti ini. Jadi itu pandangan saya setakat ini, sebab saya pun baru dapat berita ni dan saya tidak pasti apakah keadaan semasa waktu ini. Yang saya tahu, operasi penghentian bekalan air telah pun dilakukan. Amri, mungkin terakhir sekali sebelum kita berpisah, saya dah melihat kepada isu ini kerap kali berlaku dan ini seolah-olah tidak memberi ataupun tidak ada pilihan untuk orang ramai selain terpaksa saja menerima. Apabila tidak ada air, mereka perlu mengangkat air hingga ke tingkat 4, warga tua dan sebagainya. Setiap kali ada pencemaran, kita perlu tutup loji dan sebagainya. Ada ataupun tidak, ataupun boleh ataupun tidak, kita wujudkan satu alternatif. Sekiranya keadaan ini berlaku, ada bekalan alternatif yang boleh disalurkan setidaknya untuk beberapa jam sebelum pemulihan itu dilakukan. Adakah ini sedang dilihat, boleh dilihat, apakah yang boleh dilakukan pada pandangan Amli sendiri berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang ada? Tahu saya pihak kerajaan negeri Selangor ada menyediakan satu orang kata backup system lah ataupun plan B untuk mengatasi masalah ini jika terdapat masalah bekalan air lagi. Mungkin pada waktu ini saya rasa mungkin yang sesuai untuk bercakap berkenaan perkara ini ialah pihak kerajaan negeri sendiri. Tetapi apa yang saya boleh nyatakan di sini, ada sistem yang kita panggil HORAS ataupun TAP ataupun OPAP yang merupakan backup bekalan air. Maknanya kalau bekalan air terhenti di keempat-empat loji ataupun mana-mana loji dan diperlukan bekalan air tambahan, maka fasiliti ini ataupun kemudahan ini boleh digunakan untuk mempertahankan air tambahan. Tapi untuk masa ini saya tidak tahu sejauh manakah fasiliti ini boleh digunakan ataupun adakah ia sedang diusahakan untuk membolehkan rakyat Selangor mendapat bekalan air suatu keadaan genting seperti ini. Satu lagi yang saya nak jelaskan di sini ialah bahawa berkenaan dengan drone yang pernah dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saya harap drone ini akan dapat beroperasi sesegeranya. Tahu saya ia masih belum beroperasi, tetapi saya harap ia dapat beroperasi segeranya dan pada waktu yang lebih lama daripada hanya beberapa jam sehari. Sebab pencemaran air ini dia boleh berlaku pada bila-bila masa. Kadang-kadang 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi dan mungkin pada waktu itu drone tidak beroperasi. Jadi saya harap pihak kerajaan negeri boleh melihat kepada keadaan ini dengan sesegeranya. Okey. Terima kasih Amli Ayat, perunding alam sekitar, bincang tentang isu air. Kalau anda yang baru menonton kami, perincian tentang gangguan bekalan air ini ada kami sediakan di laman web kami. Untuk saja recap saja, iaitu penutupan loji ini akan mengganggu 1,139,008 akaun merangkumi 1,279 kawasan, iaitu di wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat, yang mana bekalan air akan ditutup pada jam 6 petang dan juga senarai kawasan tersebut sudah pun dikeluarkan dan kami akan muatkan di laman web kami. Kalau anda terlibat di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, boleh tak ada air dan sebagainya untuk menanti ataupun prepare lah ya, bersedia sebelum bekalan ini dipotong untuk tujuan pembersihan pencemaran tersebut.